Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati dan yang Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, kita mensyukuri atas pertemuan kita pada malam ini. Ia berlaku di atas izin Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah, hidayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti apa saja yang kita kendaki tidak akan dapat kita capai. Jadi kita mengucapkan puji-pujian kita kepada Allah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, di atas rasa syukur kita kepada Allah, yang mana malam ini merupakan siri yang terakhir. Kita akan membincangkan tentang kronologi kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Malam ini saya masih lagi tidak dapat nak menyediakan bahan rujukan, iaitu nota seperti kebiasaannya. Jadi saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk merujuk kepada Al-Quran terjemahan. Ataupun kalau tak nak tengok Quran terjemahan, boleh tengok mushaf yang tanpa ada terjemahan. Dalam masa yang sama, insya-Allah saya akan paparkan ayat dan juga terjemahan ayat yang saya akan rujuk kepada legasi Quran.com. Baik. Malam ni, malam terakhir, siri terakhir, siri yang ke-40 pada malam ni, kita nak sambung lagi perbincangan tentang kemunasabahan. Kita nak mencari jawapan, nak mencari hikmah berkenaan dengan peletakan, penyebutan kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam di dalam surah-surah Al-Quran. Yang kita maksudkan adalah kita nak bincang tentang apakah hikmah didahulukan menyebut kisah Nabi Allah Musa berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Maknanya malam ni kita bincang kisah tentang para nabi yang lain. Dan kita nak kaitkan dengan kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Kita nak cari perkaitannya adalah kita nak lihat mengapakah surah-surah di dalam Al-Quran ketika menyebut kisah Nabi Musa, walaupun ada nabi-nabi dan rasul yang lain yang lebih senior daripada Nabi Musa, yang datang awal daripada Nabi Musa, mengapa kisah nabi-nabi itu Allah letakkan kemudiankan? Kenapa Allah kemudiankan? Kenapa Allah mengawalkan penyebutan kisah Nabi Allah Musa? Maknanya malam ni kita nak mencari hikmah mengapa penceritaan kisah Nabi Musa itu Allah awalkan dan Allah akhirkan kisah para rasul yang lain. Jadi inilah tajuk yang kita akan bicarakan pada malam ini. Sebab tu saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh kena ada Quran terjemahan. Sebab saya akan sebutkan nombor ayat kisah Nabi apa. Baik, ataupun tuan-tuan boleh catat dalam mana-mana buku catatan pembelajaran tuan-tuan dan puan-puan. Surah yang kita nak bincangkan pada malam ini, kita nak bincangkan 3 surah terlebih dahulu. Kalau ada kesempatan, kita masuk surah yang keempat. Okey, 3 surah yang kita akan bincangkan. Okey, yang pertama
kita nak membincangkan kisah para nabi bersama dengan kisah Nabi Allah Musa yang berada pada surah Ibrahim. Surah Ibrahim. Okay, surah Ibrahim ni adalah merupakan surah yang ke-14 di dalam Al-Quranul Karim selepas suratul Ra'd. Jadi sesiapa yang ada Al-Quran, dia boleh terus buka muka surat 225 surah Ibrahim. Okey, surah Ibrahim. Kalau kita buka surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan dua rasul dalam surah Ibrahim. Rasul yang pertama adalah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Rasul yang kedua adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ada dua kisah Nabi. Tetapi yang menarik perhatian kita yang nak mengkaji tentang ayat-ayat Al-Quran ni, kita dapati ayat 4 sampai ayat nombor 8 surah Ibrahim. Boleh tengok pada muka surat 255 sampai 256, kita akan jumpa kisah Nabi Allah Musa. Allah letakkan pada ayat yang keempat. Bermula ayat 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Yang menariknya lagi, surah ini surah Ibrahim. Memang Ibrahim tu pasal Nabi Ibrahim. Tetapi kisah Nabi Allah Ibrahim, Allah ceritakan pada hujung-hujung surah. Pada hujung-hujung surah. Okay. Siapa yang nak tahu kisah Nabi Allah Ibrahim, dalam surah Ibrahim, dia boleh rujuk bermula ayat nombor 35 sehingga ayat 41. Ayat 35 sampai ayat nombor 41, kisah Nabi Allah Ibrahim. Okey, dapatkan dulu kedudukan ayat dia. Kalau kisah Nabi Allah Musa, Allah sebut pada ayat keempat. Bermula ayat 4 sampai ayat 8. Tapi kisah Nabi Ibrahim, Allah letakkan pada ayat yang ke-35. Ayat ujung-ujung 35. Sebab surah Ibrahim dia ada 52 ayat. Kisah Nabi Ibrahim, Allah sebutkan pada ayat yang ke-35 sehingga ayat nombor 41. Kenapa jadi macam tu? Kita tidak, Allah Ta'ala dia maha kaya, maha hikmah. Kita tak patutlah tanya soalan seperti itu. Tapi kita yang belajar ni, kita nak tengok hikmah. Nak tengok bahawa Allah yang sebut ayat dia macam tu. Allah yang sebut kisah Nabi Musa dulu. Lepas tu baru Allah sebut kisah Nabi Ibrahim. Kenapa jadi macam tu? Apa hikmah dia? Inilah yang kita nak bincangkan pada malam ini. Kalau kita belajar dari sudut susunan sejarah kan? Nabi apa yang Allah hantar terlebih dahulu kepada manusia? Adakah Nabi Musa atau Nabi Ibrahim? Nabi Musa ke Nabi Ibrahim? Ibrahim. Sudah pasti semua orang akan jawab Nabi Ibrahim. Tetapi kenapa kisah Nabi Allah Ibrahim tu Allah Ta'ala kemudiankan, tapi Allah tunjulkan kisah Nabi Musa, kisah yang awal. Lepas tu letak pula pada ayat-ayat awal-awal surah Ibrahim. Awak jadi lagu tu. Kenapa? Kita yang baca Quran, mungkin kita tak perasan lah. Yang kita tahu ada kisah Nabi. Tapi kalau kita fikir sejenak, merenung balik kan,
Kita nak faham ayat Quran ni, kenapa pula kisah Musa ni? Dari sudut sejarah, Musa dah hujung-hujung. Kenapa Ibrahim diletakkan cerita di hujung ayat? Ayat 35 pula tu, sedangkan surah tu surah Ibrahim. Okey. Inilah kajian yang dibuat oleh para ulama. Okey. Sebab pertama, okey, malam ni kita memang kita nak kaitkan kisah Nabi Musa tu, disebut awal-awal memang ada kaitan dengan ayat dalam surah tu juga. Okey. Cuba tuan-tuan buka pada ayat yang pertama surah Ibrahim. Okey, saya tunjukkan dekat dalam laman web ni. Sekejap saya tunjukkan. Saya punya mouse ni kadang-kadang dia tak bergerak dengan baik. Okey. Sekejap. Okey, tuan nampak tak surah Ibrahim yang saya paparkan? Tuan nampak? Nampak, Ustaz. Okey. Cuba kita perhatikan ayat pertama surah Ibrahim, Allah sebut tentang apa? Ini ayat pertama. Ayat pertama tak ada kisah, dia tak ada kisah siapa-siapa. Tapi Allah cerita tentang Al-Quran ni fungsinya untuk apa. Jadi kalau kita tengok ayat pertama, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Jadi kalau kita baca ayat pertama, Allah menyebutkan tentang penurunan kitab Al-Quran yang Allah beri kepada siapa? Yang Allah beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kitab Al-Quran yang Allah bawa turun tu nak guna untuk apa? Maka Allah kata supaya engkau, wahai Muhammad, mengeluarkan umat manusia semuanya daripada kegelapan kepada cahaya, dengan izin Tuhan mereka ke jalan Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji. Okey, ayat pertama surah Ibrahim ni apa yang kita dapat pelajari? Apa yang kita dapat maklumat di situ? Kalau kita lihat pada ayat pertama, kita akan dapati tugas Nabi SAW dengan wahyu Quran yang Nabi ada. Nabi ditugaskan untuk membawa keluar manusia yang berada dalam kegelapan seperti berada dalam kesyirikan, dalam kekufuran, bawa mereka pergi kepada mendapat cahaya. Okay, itu ayat pertama. Okay. Sekarang kita nak mencari jawapan. Kenapa kisah Musa tu Allah sebut awal-awal ayat, Allah kemudiankan kisah Nabi Ibrahim? Okey, cuba tengok ayat nombor 4. Tadi saya dah kata, kisah Nabi Allah Musa dia bermula pada ayat nombor apa? Nombor 4 sampai ayat nombor 8. Okey. Sekejap Maaf saya ni dia. Okey, tengok ayat nombor 4 kisah Nabi Musa sampai ayat nombor 8. Okey. Cuba perhatikan ayat nombor 5. Kisah Nabi Musa ni ada persamaan tak dengan ayat pertama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita baca ayat nombor 4. Ayat nombor 4 ni kita mendapat jawapan. Allah mengatakan bahawa وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ. Kita ambil ayat nombor 5 akan saya. Kita nak fokus ayat nombor 5. Ayat nombor 5 kisah Nabi Musa. Okey, Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Musa. Jadi Allah kata apa? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Okay, cuba kita tengok ayat nombor 5. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah Nabi Musa. Tapi waktu Allah cerita tentang kisah Nabi Musa tu, Allah kata Musa ni tugas dia buat apa?
Kita tengok. Allah kata, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami sambil kami berfirman kepada Musa, hendaklah engkau Musa mengeluarkan kaummu daripada kegelapan kepada cahaya iman. Sama tak pesanan Allah kepada Nabi Musa dengan pesanan Allah pada ayat pertama yang Allah pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada persamaan tak? Sama Ustaz. Kita jumpa sama. Okey. Ini jawapan yang pertama yang menunjukkan kita mendapat rasik, dapat hikmah mengapa kisah Nabi Musa ini diletakkan dengan awal berbanding kisah Nabi Ibrahim, kerana tugas Nabi Musa dalam bentuk ayat pertama tu ada pesanan itu yang Allah bagi tahu kepada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Jadi kisah Nabi Musa ni kena didahulukan daripada kisah Nabi Ibrahim. Okay, sebab kisah Nabi Ibrahim tak ada ayat yang minal zulumati ilan nur, tak ada dekat surah Ibrahim. Jadi ayat kisah Nabi Musa ni, ayat nombor 5 mengikuti kesesuaian ayat yang pertama. Ayat pertama tu kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jawapan pertama. Kenapa kisah Nabi Musa didahulukan berbanding kisah Nabi Ibrahim? Okay. Kita cari sebab yang kedua. Kenapa kisah Nabi Musa ini Allah dahulukan berbanding dengan kisah Nabi Ibrahim? Okay. Cuba lihat ayat nombor 2. Okay, kita lihat ayat nombor 2. Allah menyebutkan tentang dirinya itu seperti apa. Okay, ayat nombor 2 bukan kisah Nabi Musa, tapi ini ayat umum yang menyebutkan tentang Allah. Allah kata, Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Allah jualah yang memiliki segala yang ada di langit serta yang ada di bumi. So ayat ni menunjukkan tentang apa? Tentang kepemilikan Allah bagi segala-galanya, termasuk apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Okey. Apa kaitan dengan Nabi Musa? Okey, tengok persamaan dengan kisah Nabi Musa. Tengok ayat nombor 7. Okey, ayat nombor 7 ni tentang apa? Ayat nombor 7 dia berkaitan dengan kisah Nabi Musa. Yang mana ayat nombor 7, Nabi Musa alaihi salam telah mengingatkan Bani Israel supaya mereka mensyukuri nikmat Allah. Kalau mereka kufur, mereka akan kena azab yang pedih. Okay, apa perkaitan ayat 7 dengan ayat 2? Apa persamaan dia? Persamaan dia adalah ayat yang awal ni, Allah adalah pemilik langit dan bumi. Maknanya apa? Maknanya segala yang kita dapat, segala yang Bani Israel itu perolehi, ia milik siapa? Tentulah ia adalah milik Allah. Oleh kerana ia milik Allah, maka kepada siapa yang perlu disyukuri nikmat itu? Maka sudah pastilah nikmat itu disyukuri kepada Allah. Sebab tu Nabi Musa minta kepada kaum dia supaya apa? Supaya mereka ini bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kerana Allah itu pemiliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, macam ayat nombor 2. Tapi kalau mereka memilih jalan kufur,
mereka kena azab yang syadid, yang pedih. Sama tak macam ayat nombor 2? Allah bagi tahu kalau mereka ini kafir, mereka akan dapat azabin syadidin. Sama tak dengan ayat nombor 7? Azabi lasyadidun. Okay, ini adalah jawapan kedua mengapa kisah Nabi Musa itu dikedepankan berbanding kisah Nabi Ibrahim. Jadi jawapan nombor 2 adalah nak kaitkan dengan ayat nombor 2. Maknanya ayat nombor 7 kisah Nabi Musa nak dikaitkan dengan ayat nombor 2. Kalau ayat nombor 5 kisah Nabi Musa tadi nak dikaitkan dengan ayat 1. Okay. Kita tak jumpa ayat nombor 7 bunyinya seperti ini yang ada pada kisah Nabi Ibrahim, tapi ada pada kisah Musa. Okay. Kemudian kita lihat jawapan yang ketiga. Jawapan ketiga ni kita bukan nak kaitkan kita Nabi Musa, tapi kita nak cari kenapa kisah Nabi Ibrahim tu Allah akhirkan. Kenapa? Okey, jawapan dia adalah cuba tengok ayat nombor 31 dalam surah Ibrahim. Ayat 31 ni cerita tentang apa? Perintah Allah kepada Nabi Muhammad nak perintah tentang apa? Jadi kalau kita baca ayat 31, ada perintah tentang apa? Allah mengatakan, "Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata." Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaklah mereka mendirikan apa? Mendirikan solat. Okey, apa dia? Untuk mendirikan solat. Okey, dah jelas ya? Untuk untuk mendirikan solat. Okey, ayat 31 ni bukan kisah Nabi Ibrahim. Tetapi ayat 31 pesanan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah mendirikan solat berada pada ayat 31. Kita sebut tadi kisah Nabi Ibrahim bermula ayat nombor berapa? Bermula ayat nombor 35. Cuba kita lihat kisah Nabi Allah Ibrahim. Ada tak dia perintahkan umat dia mendirikan salat? Jadi kita tengok ayat dia. Oh, rupa-rupanya ada pada ayat nombor 37. Kalau kejap kita tengok ya. Kita akan jumpa kisah Nabi Musa, kisah Nabi Allah Ibrahim sebut tentang salat. Ayat nombor 37. Kita tahu ayat 37 ni kisah Nabi Allah Ibrahim. Ini merupakan doa Nabi Allah Ibrahim setelah dia meninggalkan isterinya dan anaknya Ismail di bumi Makkatul Mukarramah. Waktu dia nak tinggalkan tu, dia pun doa. Maka antara satu doa dia kata apa? Dia kata Rabbana liyuqimus salah. Tengok ayat nombor 37 tu. Rabbana liyuqimus salah. Nabi Allah Ibrahim kata apa? Wahai Rabb kami, mereka ditempatkan dekat situ supaya mereka mendirikan salat. Okey. Ada persamaan tak? Doa Nabi Allah Ibrahim minta kepada Allah supaya isterinya, anaknya yang dia tinggalkan di dekat dengan Masjidil Haram itu, dekat dengan Kaabah itu, mereka mendirikan salat. Ada persamaan tak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan dengan ayat nombor 31? Jadi kenapa dikemudiankan kisah Ibrahim? Jawapan dia adalah kerana perintah solat itu berada pada ayat 31. Maka kisah Ibrahim itu dia akan diletakkan sebagai pengukuhan kepada kisah Nabi Muhammad. Sebab tu kita kena tahu kisah para nabi ni kenapa Allah ceritakan dekat Nabi Muhammad.
Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menyokong, mengukuhkan tentang kenabian Nabi Muhammad. Jadi ayat 31, Allah menyebut tentang perintah solat. Jadi untuk mengukuhkan bahawa perintah solat ni bukan hanya Nabi Muhammad je kena sebut dekat umat dia. Sebenarnya ada Nabi sebelum itu yang pernah doakan supaya mendirikan solat. Nabi apa? Nabi Ibrahim. Sebab itu Nabi Ibrahim perlu diletakkan terlepas ayat 31 sebagai menyokong kepada ayat 31. Itu alasan dia. Kalau kalau perintah solat duduk ayat pertama, kalau ayat solat tu ayat 31 ni kalau letak dekat ayat 1, tentulah Allah akan awalkan kisah Nabi Ibrahim. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Kalaulah ayat 31 ni jadi ayat nombor 1, tentu kisah Nabi Ibrahim akan jadi kisah pertama sebelum Nabi Musa. Tetapi kisah Nabi Musa dikedepankan kerana nak menguatkan ayat yang ada kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu 3 alasan. Kenapa kisah Nabi Ibrahim dikemudiankan berbanding dengan kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam? Itulah jawapan dia. Okey, jelas tak? Okey, jelas. Jadi jawapan dia begini. Okey, tuan-tuan kena ingat sebab turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad, betul tak? Jadi nak menukung, nak kuatkan kenabian Nabi Muhammad ni, maka perlu disokong dengan nabi-nabi terdahulu. Okey, jadi kenalah cerita Nabi Muhammad, kisah Nabi Muhammadnya dulu. Jadi ayat pertama kisah Nabi Muhammad bawa manusia keluar pada kegelapan, maka Allah datangkan kisah Nabi Musa macam tu juga. Okey, lepas tu ayat nombor 2 kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ayat nombor 7 kisah Nabi Musa menyokong ayat 2. Maknanya dikasan dia ayat 5 mengukuhkan ayat 1, ayat nombor 7 mengukuhkan ayat nombor 2, ayat nombor 30 ayat nombor 30 ayat nombor apa tadi tu lupa dah. Okey. Ayat nombor 37 mengukuhkan ayat nombor 31. Maksud dia Nabi Musa menjadi sebagai penguat kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah Nabi Ibrahim menjadi penguat kepada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 3 alasan yang boleh saya terangkan pada malam ini untuk memberikan jawapan kenapa kisah Nabi Musa ini Allah sebut awal-awal berbanding kisah Nabi yang lain. Itu surah Ibrahim. Okey, mari kita pergi kepada surah yang berikutnya. Saya nak bawa kepada perempuan, kita nak pergi ke surah apa pula ni? Kisah Nabi Musa ni. Okey, saya nak bawa tuan-tuan kita pergi kepada surah semut. Surah An-Naml. Okey. Bukan surah semut. Saya nak bawa surah ni dulu. Asy-Syu'ara dulu. Surah penyair. Okey, cuba buka surah Asy-Syu'ara. Surah yang ke-26. Okey, buka surah Asy-Syu'ara. Okey, surah yang ke berapa? Surah yang ke-26. Okey, kita dah buka dah Al-Quran? Surah yang ke-26. Sekejap ya. Sebab saya buat nota ni dalam kertas majung besar. Jadi saya nak kena buka kertas majung. Okey. Apa kata kita buka surah Asy-Syu'ara surah ke-26. Okey. Kalau tuan-tuan nak tengok dekat legasi Quran ni pun boleh juga. Okey. Tapi kita kena catat. Okey ya. Okey, begini. Dalam surah Asy-Syu'ara, okey, kita akan jumpa kisah ada berapa nabi tau? Ada 1 2 3 4 5 6 7.
ada 7 kisah Nabi. Dalam surah apa? Asy-Syu'ara, surah yang ke-26. Dalam Quran, surah Asy-Syu'ara bermula muka surat 367. Okey, ada berapa kisah Nabi dalam tu? Ada 7. Okey, saya sebutkan dulu kisah para Nabi tu ikut susunan ayat. Okey. Mula-mula Allah sebut kisah siapa tak? Mula-mula surah Asy-Syu'ara. Allah sebut kisah Nabi Musa alaihi salam. Mula-mula daripada 7 nabi itu, Nabi Musa adalah nabi rasul pertama yang Allah sebut namanya. Bermula ayat 10 sampai ayat nombor 68. Sudah jelas? Ayat 10 sampai ayat 68. Kisah Nabi Musa dulu Allah cerita dalam surah Asy-Syu'ara, surah penyair-penyair. Lepas kisah Nabi Musa, Allah sebut pula kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, bermula ayat nombor bermula pada ayat nombor 69. Tulis ayat nombor 69 sehingga ayat nombor 104. Kisah Nabi Ibrahim. Okay, ayat 69 sampai 104 kisah Nabi Allah Ibrahim. Lepas tu Allah datangkan kisah Nabi Nuh ayat 105 sehingga 122. Lepas tu Allah bawa kisah Nabi Hud. Okey, ayat 123 sampai 140. Kalau saya salah tolong betulkan ya. Kalau saya tersalah menyebut ayat dia. Lepas tu, lepas kisah Nabi Allah Hud, Allah bawa kisah Nabi Allah Saleh. Ayat 141 sampai ayat 159. Lepas kisah Nabi Allah Saleh, Allah datangkan kisah Nabi Allah Lut alaihi salam. Ayat 160 sampai 175. Lepas tu Allah datangkan kisah Nabi Allah Syu'aib. Ayat 176 sampai 213. So ada berapa ayat? Semuanya kisah para rasul dalam surah Asy-Syu'ara. Kena ambil bermula ayat nombor 10 sampai ayat 213. Maknanya surah Asy-Syu'ara ni kita boleh kata 90% kisah tentang para nabi. Nabi terdahulu. Kenapa kisah Nabi terdahulu ni? Sampai dapat 7 rasul duduk dalam surah Asy-Syu'ara tu. Ingat kita sebut, Quran turun kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad kan? Jadi 7 rasul ni adalah penyokong, penguat, pengukuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Syu'ara dia ada 227 ayat. Bayangkan bermula ayat 10 sampai ayat 213 kisah tentang para nabi. Allah sebut dalam surah Syu'ara. Yang menariknya kenapa Allah sebut kisah Nabi Musa dulu? Kalau ikut susunan kedatangan para rasul, Nabi apa perlu sebut dulu antara 7? Nabi apa? Nabi apa tuan-tuan dan puan? Ibrahim. Sudah tentu kisah Nabi tentu kisah Nabi Allah Nuh dulu, betul tak? Kan ada kisah, patutnya kisah Nabi Nuh dulu. Lepas Nuh baru Hud, lepas Hud Saleh, lepas Saleh baru Ibrahim, barulah Lut, baru Syuaib. Betul tak? Tetapi kenapa kisah Nabi Ibrahim menjadi kisah kedua selepas Nabi Musa? Sepatutnya Nabi Ibrahim kena letak selepas kisah Nabi Saleh. Tapi selepas Saleh Allah sebut Lut, lepas Lut Allah sebut Syuaib. Sempat tak tulis kisah Nabi tu? Dapat kan? Okay. Laju Ustaz. Saya sudah perlahan dah tadi tu.
Okey, jelas kan? Okey. Kisah Nabi Musa ayat 10 sampai 68. Ibrahim 69 sampai 104. Surah Nuh 105 sampai 122. Surah Kisah Hud ayat 123 sampai 140. Saleh 141 sampai 159. Lut ayat 160 sampai 175. Syuaib ayat 176 sampai 213. Okey, dah jelas tak? Okey, dah dapat dah. Okey, sekarang ni kita nak cari kenapa kisah Musa dengan Nabi Ibrahim ni Nabi rupa dua Rasul Allah kedepankan. Allah tak susun ikut sejarah mereka diutuskan. Menarik kalau kita buat kajian. Okey. Jawapan dia adalah okey. Kisah saya bawa dua jawapan sekali untuk Nabi Musa dan Ibrahim lah. Okey. Surah Asy-Syu'ara sebenarnya adalah surah yang ada dua fungsi. Dia ada dua tujuan surah Asy-Syu'ara. Tujuan yang pertama sudah pasti tujuannya adalah untuk menghilangkan kesyirikan. Itu nombor satu sebab dia surah Makkiyah. Okey. Fungsi pertama surah Asy-Syu'ara adalah untuk membuang kesyirikan. Isu yang kedua adalah untuk berdebat, berdialog, berhujah dengan umat-umat yang dihantar Rasul. Itu fungsi nombor dua. Dapat? Ada dua fungsi surah Asy-Syu'ara. Pertama, isu kesyirikan. Yang kedua, isu tentang nak lawan mereka, nak hujah, nak debat dengan mereka. Dia ada dialog dalam tu. Kepada siapa? Orang-orang yang menolak mana-mana Rasul. Okey, dua isu. Dapatkan dua-dua maklumat. Okey. Kenapa kisah Nabi Allah Musa dengan kisah Nabi Allah Ibrahim? Saya sebut dua-dua Rasul, lepas tu saya akan sebut kenapa Musa berbanding Ibrahim pula. Okey, kita dapatkan dua isu dulu. Okey. Kenapa isu Nabi Allah Musa, kisah Nabi Allah Musa alaihi salam dan Nabi Ibrahim alaihi salam didahulukan kedua Rasul ini berbanding Nabi Nuh, Hud, Saleh, Lut dan Syuaib? Kerana yang pertama adalah kedua-dua Nabi ini mana catatan saya tadi? Sekejap ya, saya cari satu catatan. Sebab kalau tak buat catatan lupa kan. Okey, kejap saya nak sebutkan. Surah apa tadi saya sebut? Surah tu Asy-Syu'ara. Okey, kejap. Surah tu Asy-Syu'ara. Okey. Jawapan dia, kenapa Nabi Musa dengan Ibrahim ni Allah letakkan ke depan? Kerana Allah nak menyebutkan dulu perjuangan kedua-dua Rasul ini membenteras kesyirikan. Jelas tak maksud dia? Okey, kenapa Allah dahulukan kisah Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim? Kerana kedua-dua nabi ini dalam surah Asy-Syu'ara ayat-ayat jelas dalam kisah dua nabi ini mereka membenteras kesyirikan. Okay, dapatkan dulu dua maklumat ni. Nabi Nuh membenteras kesyirikan juga. Semua nabi-nabi mereka menghapuskan kesyirikan, tetapi ayat
dalam surah Syu'ara, dia tak sebut jelas-jelas tentang ucapan perjuangan Nabi-Nabi itu membenteras kesyirikan. Bukan kita kata Nabi ni dia tak halang syirikan, semua Rasul tak syirikan. Tapi ayat Quran yang sebut kisah Nabi Nuh, dia berdialog tentang kesyirikan tu tak nampak dengan jelas dalam surah Syu'ara. Begitu juga Hud, begitu juga Saleh, begitu juga Lut dan Syuaib. Nabi Allah ni, Nabi Allah Nuh, Hud, Saleh, Lut, Ibrahim, Syuaib, kita hanya akan dapati kisah mereka dalam Syu'ara berkaitan dengan isu nombor 2. Isu nombor 2 tadi apa surah Syu'ara? Nak berdialog, nak berhujah, nak debat. Betul tak? Kan kita sebut tadi surah Syu'ara ada 2 isu. Ingat ya, ada 2 isu ya. Isu pertama membenteras kesyirikan. Yang kedua, isu berdebat, berdialog, berhujah tadi. Okey. Kisah Nabi Allah Musa dengan Ibrahim saja. Ayat Quran tu jelas menunjukkan mereka membenteras kesyirikan. Tapi kisah nabi-nabi yang lain, 5 nabi yang lain tu, dia berkaitan hanya dengan berdialog, berhujah, berdebat, mempertahankan kerasulan mereka. Jadi mana lebih penting? Okey, mana lebih penting? Isu membenteras kesyirikan ke isu nak pergi kepada berhujah, berdialog dan sebagainya? Mana lebih penting? Tentulah kita akan kata nombor 1 tu lebih penting, tapi nombor 1 tu nak benteras kesyirikan mesti berdialog, betul tak? Tetapi isu lebih utama membenteras kesyirikan. Oleh kerana itulah Allah mendahulukan membenteras kesyirikan itu, diutamakan, ditonjolkan terlebih dahulu. Sebab itu kisah Nabi Musa dengan kisah Nabi Ibrahim didahulukan berbanding 5 Rasul yang lain. Okay, itu jawapan kenapa Nabi Musa, Nabi Ibrahim Allah dahulukan kisah mereka. Sedangkan dalam sejarah Nabi Musa ni of course sepatutnya dalam surah Syu'ara, sepatutnya Nabi Musa dia sepatutnya disebut last kali. Faham kan? Kalau ikut sudah sejarah dia. Tetapi kenapa Allah letak di awal-awal? Kerana hendak mengkaitkan, mensesuaikan dengan fungsi surah Syu'ara. Okey, nak lebih jelas lagi. Okey, mari saya bawakan pada ayat dia. Okey, cuba tuan-tuan buka dalam surah Syu'ara, cuba tengok kisah Nabi Allah Musa ni. Okey, ayat 10 sampai 8 kan? Okey, cuba tuan-tuan tengok kisah Nabi Musa dekat ayat nombor 29. Kisah Nabi Musa pada ayat nombor 29, surah Syu'ara. Cerita pasal apa? Allah, saya ada benda ni tak ada tunjuk pula. Allah, kejap saya tunjukkan. Tak ya? Tengok kisah Syu'ara ayat nombor 29. Okey. Kisah apa ni? Tengok ya, macam mana membenteras kesyirikan tu. Sampaikan Firaun kata apa? Tengok Firaun kata ayat 29. Ayat 29 kisah Nabi Musa. Firaun kata apa? Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Tengok Firaun kata apa? Aku bersumpah, dia kata, demi sesungguhnya jika engkau wahai Musa kau nak sembah Tuhan lain daripada aku, aku akan penjarakan kau. Nampak tak cara nak membenteras kesyirikan tu? Sampaikan ada ugutan dan ancaman. Okey. Itu ayat yang nak menunjukkan kisah Nabi Musa dikedepankan kerana isu apa? Membenteras kesyirikan sampai dia diancam untuk dipenjarakan. Okey, cuba tengok ayat nombor 44. Kisah ahli sihir. Ketika mereka nak membuang tali-tali tu, mereka menyebut nama siapa? Mereka bersumpah dengan nama siapa? Punyalah syirik tu tebal, mereka kata apa? Fa'alqaw
hibalahum fa'alqaw hibalahum wa 'asiyahum wa qalu bi'izzati fir'auna inna la nahnu ghalibun. Lalu mereka ahli sihir mencampakkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka sambil berkata apa? Demi kekuasaan Fir'aun. Mereka bersumpah dengan nama siapa? Mereka bersumpah dengan nama Fir'aun. Syirik tak? Syirik lah. Okay, kita nampak kan kesyirikan tu jelas dalam kisah Nabi Musa. Okay, Nabi Ibrahim pula. Nabi Ibrahim. Okay, kita tengok ayat nombor 73 sampai 70 sampai 73. Okay, tadi saya sebut surah Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim ayat berapa ke berapa? 69 sampai 104. Okay, kita tengok ayat nombor 70. Tengok Allah, tengok Nabi Ibrahim kata apa? 70, 71, 72, 73. Ibrahim kata apa? إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. Okey, Ibrahim cakap dekat bapa dia dan kaum dia, apa yang kamu sembah ni? Mereka jawab apa? Na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin. Mereka kata kami menyembah bahala-bahala. Okey, lepas tu Nabi Ibrahim kata apa? Hal yasma'unakum ittad'un. Apa bahala-bahala tu boleh dengar kamu semua ke semasa kamu panggil dia? Ataupun yanfa'unakum aw yadurrun. Ataupun bahala-bahala tu boleh bagi manfaat kepada kamu atau menipu bahaya kepada kamu. Jadi kita nampak jelas ayat tu sebut tentang apa? Nak membenteras kesyirikan. Tapi waktu kita baca kisah Nabi lain, kan? Contohlah kita ambillah kisah kita ambil kisah Nabi Allah Nuh lah, ayat 15. Ha. Kisah Nabi Allah Nuh, kalau kita baca bermula ayat 15, Nabi Allah Nuh, Allah cerita dalam surah Syu'ara ni, mereka tak percaya kepada Nuh. Nuh perintah mereka bertakwa. Tapi ayat yang terang-terang sebut lawan syirik tu tak nampak dalam kisah Nabi Nuh. Cuma yang nampak kisah Nabi Nuh ini dari sudut dia berdialog, dia berhujah dengan kaum yang menolak dia. Sebab itu Allah dahulukan kisah Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim. Kenapa? Kerana kisah mereka memerangi kesyirikan tu, ayat tentang mereka cegah syirik tu lebih jelas nampak daripada kisah Nabi-Nabi lain. Sebab tu diletakkan dulu. Itu jawapan dia. Lepas tu kalau pula orang tanya, lepas tu kenapa kisah Musa pula didahulukan kepada Ibrahim? Baru kita bincang. Kenapa Nabi Musa Allah dahulukan pula daripada Nabi Ibrahim? Kenapa? Jawapan dia adalah okey. Jawapan dia adalah kerana Nabi Ibrahim Nabi Musa, cerita dia telah merakumi dua fungsi surah Asy-Syu'ara. Kita faham tak maksud dia? Surah Syu'ara kan ada dua. Surah Syu'ara kan ada dua isu. Isu pertama tujuannya nak membenteras kesyirikan. Yang kedua nak berhujah. Berdebat. Okey. Kalau tuan-tuan baca kisah Nabi Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim, Allah tak sebut mukjizat pada dia. Dia berdialog juga, cuma Allah tak sebut kisah dia dibekalkan mukjizat untuk lawan kaum dia yang tak percaya dia Rasul. Ia berbeza dengan Nabi Allah Musa. Cuba tuan baca ayat 69 sampai 104 lah. Kisah Nabi Ibrahim tu tuan hanya jumpa kisah Nabi Allah dia dialog saja, tapi tak disebut dengan membuktikan dia itu Rasul dengan dibekalkan mukjizat. Tak sama macam Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa ni Allah bekalkan dia mukjizat, dua mukjizat tu. Dan
kenapa Nabi Musa ni Allah kedepankan lagi kisah daripada Ibrahim? Kita sebut tadi jawapan pertama, kerana Nabi Ibrahim hanya menyelesaikan isu yang pertama. Isu kedua dia berdebat juga, berdialog juga. Cuma dia tidak menunjukkan mukjizat yang orang boleh tolak dia. Mana lebih berat, mana lebih kritikal umat, dia dah nampak ada mukjizat tapi dia tolak, berbanding orang yang tak nampak mukjizat dia tolak. Mana lebih dengki, mana lebih kufur? Yang nampak mujizat. Yang nampak. Tentulah orang yang dah nampak mukjizat dia tolak tu lebih kufur. Oleh kerana itu Allah kedepankan kisah Musa berbanding kisah Nabi Ibrahim. Okey. Dan cuba kita tengok ayat 3 dan 6 surah Syu'ara ni. Ingat ayat 3 dan 6 bukan kisah pada Nabi, tapi kisah dekat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Surah Syu'ara. Okey, kita tengok ayat 3, 4, 5 dan 6. Okey, kita tengok dulu ayat nombor 3. Allah kata apa? Muhammad, jangan-jangan engkau nak disebabkan kau nak bersedih, engkau akan membinasakan diri engkau, kata Allah. Lepas tu ayat 4, Tuhan kata apa? Allah kata, kalau kami naklah Muhammad, kami boleh turunkan kepada mereka ni satu mukjizat dari langit yang menjadikan mereka akan tunduk tengok mukjizat. Faham tak maksudnya? Kita tahu kan Nabi Muhammad SAW memang ada banyak mukjizat. Yang paling utama adalah Quran. Kan? Tapi kenapa Allah tak bekalkan Nabi Muhammad mukjizat macam Nabi Musa ke kan? Boleh dengan mukjizat tangan, tongkat dengan tangan seluk telur dekat ketiak dia. Tu yang Allah kata, Muhammad, kalau kami nak bekalkan, kami nak hantar tunjuk dekat dia orang mukjizat dari langit, boleh Muhammad. Pasti mereka akan tunjuk pada kau punya sebab mukjizat tu. Jadi kenapa Allah kedahulukan kisah Nabi Musa berbanding kisah Nabi-Nabi yang lain? Kerana Nabi Musa ini memang kita tahu tentang mukjizat yang telah Allah bekalkan kepada siapa? Kepada Nabi Allah Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Boleh bacalah antara ayat 10 sampai ayat nombor 68. Jelas? Boleh faham tak? Okay. Itulah antara sebab dan musabab mengapa kisah Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim dikedepankan, dan kita juga telah terangkan kenapa kisah Nabi Musa pula dikedahulukan daripada kisah Nabi Allah Ibrahim. Jadi itulah sebabnya kisah Nabi Allah Ibrahim dikedepankan. Sebab tu penting belajar ilmu kedepankan ke belakangkan. At-taqdim wa at-takhir. Allah mendahulu, mengawalkan dan mengakhirkan. Kita nampak macam dia macam simple kan, tapi rupanya ada rupanya maklumat seperti ni. Ya. Itu yang kita kena kaji lagi. Okey, waktu kita pun dah 10.15. Okey, 10.11. Okey, boleh tak saya kongsikan satu lagi maklumat? Kita ambil surah semut nak. Kita baca surah An-Naml dulu. Boleh ke tuan-puan? Sikit lagi, satu lagi contoh. Boleh Ustaz. Malam ni malam akhir dia, malam yang ke-40 ni. Kenapa malam ke-40 ni? Kan Nabi Musa kan dia dapat wahyu selama berapa hari dapat kita Taurat? Berapa hari? 40 hari kan? 40 malam kan? Arba'ina lailah kan? 40 malam kan? Kita tahu kan? Kata para ulama kebanyakannya kata 30 hari bulan Zulkaidah, 10 hari bulan Zulhijjah dapat kitab Taurat tu. Kan kita belajar 40 hari. Lepas tu saya nak letakkan siri sampai 40 je. Lepas tu berkaitan dengan Arba'in tu, bapak saya nama Arba'in, bapak saya nama 40. So nak mengenang jasa baik dia, kita buat siri yang ke-40.
Dan memang kita dah dekat Ramadan pun. Waktu kita tamatkan pada siri yang ke-40. Baik, boleh tuan-tuan kita buka surah An-Naml? Okey. Dah buka surah An-Naml? Surah nombor 27. Boleh tengok bermula muka surat 377. Okey. Dah buka? Okey. Bersedia untuk mencatat Nabi dan Rasul yang ada disebutkan dalam surah An-Naml. Ada 5 Rasul yang Allah sebut dalam surah An-Naml. Okay. Nabi Rasul yang pertama Allah sebut. Rasul apa? Dalam surah An-Naml. Jawapannya kisah Nabi Musa dulu. Ayat 7 sampai ayat nombor 14. Catat kisah Nabi Musa dulu. Lepas kisah Nabi Musa, baru Allah sebutkan kisah Nabi Allah Dawud alaihi salam bermula ayat 15 sampai 19. Selepas kisah Nabi Allah Dawud, Allah menyebut kisah anaknya iaitu Nabi Sulaiman alaihi salam bermula ayat nombor 20 sehingga ayat nombor 44. Selepas kisah Nabi Allah Sulaiman, Allah menyebut kisah Nabi Allah Saleh bermula ayat 45 sehingga ayat nombor 53. Selepas kisah Nabi Allah Saleh, Allah menyebut kisah Nabi Allah Lut bermula ayat 54 sehingga ayat nombor 58. Maknanya ada berapa rasul? Ada 5 kisah para rasul yang Allah gunakan dalam surah An-Naml untuk mengukuhkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 rasul. Okey. 5 rasul tu bermula ayat berapa tadi? Ayat 7 sampai ayat nombor 58. Daripada ayat 7 sampai 58 tu kita pecahkan kumpulan-kumpulan ayat tadi kepada 5 rasul. Maka kisah Nabi Musa disebutkan terlebih dahulu oleh Allah bermula ayat 7 sampai ayat nombor 14. Okay, dah dapat maklumat rasul tu, sekarang mari kita bincangkan. Kalau kita bincang dari sudut sejarah, agak-agak rasul apa yang patut disebut dulu? Antara Nabi Musa, Daud, Sulaiman, Saleh, Lut. Nabi apa kalau kita susun ikut sejarah, kronologi kedatangan para rasul, Nabi apa yang patut kita susun dulu dalam surah An-Naml tu? Nabi Daud, bukan Ustaz? Kalau kita ikut susunan, Nabi Allah Saleh dulu kan? Ya. Nabi Allah Saleh, lepas tu baru Nabi Lut. Lepas Nabi Lut, barulah kita letakkan Nabi Musa. Lepas Musa, barulah kisah Nabi Daud, barulah kisah Nabi Allah Sulaiman. Tetapi Allah tak susun macam tu. Awak jadi lagu tu. Okay, ada sebab dia. Allah tidak pernah berkata-kata walaupun satu huruf, apatah lagi perkataan, apatah lagi ayat yang tidak memberi makna. Mesti ada sebab. Kerja kita lah yang kena mengkaji. Okay. Jadi kita nak cari jawapan. Kenapa kisah Musa Allah sebutkan terlebih dahulu berbanding kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman? Dari sudut sejarah memang tepatlah sebelum Daud ke Nabi Musa dulu. Sebelum Sulaiman mesti Daud. Okay. Kenapa Nabi Musa berbanding Nabi-Nabi yang lain? Okey, jawapan yang pertama adalah
untuk mensesuaikan dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak mensesuaikan macam mana? Okey. Cuba kita tengok ayat nombor 6 surah An-Naml. Okey, ayat nombor 6 ni belum masuk kisah Nabi Musa ya. Tetapi ayat nombor 6 tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata apa? Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Allah bagi tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad diberikan menyambut dan menerima. Cuba tak perkataan tulaqqa. Tulaqqa tu kita panggil talaqqi, talaqqi, talaqqi. Inilah antara ayat kata ada talaqqi Quran tu. Mengambil. Jadi Allah kata, sesungguhnya engkau Muhammad telah talaqqi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Maknanya ayat nombor 7 ni Allah nak beritahu bahawa Al-Quran yang Nabi dapat ni sebenarnya adalah dari Allah. Allah yang ajar, Allah yang beri. Nabi bertalaqi dengan Allah, maksudnya melalui Jibril lah. Okey, ayat nombor 6. Jadi ayat nombor 6 ni menunjuk tentang kewahyu, tentang wahyu yang Nabi Muhammad ni benar-benar pesuruh Allah. Lepas tu kisah Nabi Musa bermula ayat berapa tadi? Bermula ayat nombor 7. Ayat nombor 7. Okey. Kat sini kita dapat jawapan dia. Ayat nombor 7, kisah Nabi Musa dapat apa dekat sini? Bermula ayat nombor 7. Kalau kita baca kisah dia, ayat nombor 7 ni, inilah ayat yang menunjukkan Nabi Musa mula-mula dapat wahyu dekat Gunung Tursina. Jadi kita baca ayat dia. Ayat 7, 8, panjanglah ayat dia, tapi kita mulakan ayat 7. Lepas sebut ayat 6 pasal Nabi Muhammad, terus Allah sebut kisah Nabi Musa. Kenapa? Okay, kita tengok dulu ayat 7. Kita ambil ayat 7 je dulu. Allah kata apa? Idh qala Musa li'al. Ini kita pendekkan cerita dia. Kita tahu kan waktu Nabi Musa balik daripada Madian 10 tahun, dia nak balik kat kampung dia Mesir. Jadi on the way, dalam perjalanan, Nabi Allah Musa dengan isteri dia nampak ada api dekat Gunung Tursina tu. Jadi Nabi Musa nak pergi tengoklah, entah ada orang kot dekat atas tu sebab ada unggun api tu. Ataupun Nabi Musa kata, mungkin aku boleh dapatkan sikit api tu, ni gelap ni nak jalan nak balik ke Mesir ni. Dan kita tahu bermula ayat 7 ni rupa-rupanya api itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pemula ayat 7 lah Nabi Musa mula dapat wahyu. Apa berkaitan dengan ayat 6? Apa perkataan ayat 6 bermula dengan ayat 7? Ayat 7 kita Nabi Musa kan? Al-Quran cahaya. Okey, Al-Quran tu cahaya lagi. Okey. Maknanya Allah nak kata dekat Nabi Muhammad macam ni. Kenapa Allah bawa kisah Musa terus dapat wahyu? Allah Ta'ala nak bagi tahu. Engkau dapat Quran dari Allah ni wahai Muhammad. Sebenarnya bukan engkau je yang dapat macam ni, dapat wahyu dari Allah ni. Sebenarnya ada Nabi lain, dia juga dapat wahyu, bertemu dengan Allah, dapat dari Allah tu. Maka Allah bawa kisah siapa? Kisah Nabi Musa. Jadi Allah nak menyebutkan bahawa Nabi Muhammad dapat wahyu ni bukan benda pelik. Dah ada dah sebelum Nabi Muhammad tu nabi-nabi lain yang dapat wahyu dari Allah. Siapa dia? Nabi Musa. Allah letakkan dulu pada ayat ni. Okey, jelas atau tak puan? Okey. Itu sebab dia. Okey. Bukan nabi-nabi lain tak dapat wahyu, cuma cerita nabi lain
nabi lain dapat wahyu macam Nabi Musa dapat wahyu, naik ke Bukit Tursina, terus bercakap dengan Allah tu. Kenapa dibawa kisah Musa? Kerana kisah dia tu sangat sesuai nak menguatkan ayat 6 yang Nabi bertalaqi Al-Quran. Tak ada maklumat Nabi Daud talaqi, tak ada maklumat Nabi Sulaiman talaqi, Nabi Saleh, Nabi Lut dalam suratul Naml. Tapi kisah yang paling tepat, paling applicable, sangat sesuai adalah kisah Nabi Musa. Okey, jelas kat situ sebab apa Nabi Musa didahulukan. Okey, kita ringkaskan. Yang kedua. Okey. Yang kedua, kenapa Allah bawa kisah Musa, lepas tu Allah datangkan kisah Daud dengan Nabi Sulaiman? Kenapa Allah bawa kisah Daud dengan Nabi Sulaiman? Okey, jawapan dia, kisah Nabi Allah Musa, Firaun. Okey, kita kena tengok ayat 7 sampai 14 lah. Okey, Firaun, dia terima tak Nabi Musa tu? Dia terima tak Nabi Musa? Tidak. Okey, kita tengok dekat ayat nombor 14. Nanti kita akan dapat jawapan kenapa Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman Allah terus cerita lepas kisah Musa. Okey, kita tahu kan dalam ayat 14 kita tengok bermula ayat nombor 13 lah. Dengan 14 kisah Nabi Musa kan. Okey, Firaun cakap apa setelah dia nampak mukjizat tu? Mukjizat tangan tu dia cakap apa? Dia kata apa? Allah kata falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadha sirrun mubin. Maka ketika keterangan mukjizat kami sampai kepada Firaun kata apa? Ini adalah sihir ni. Kau ni buat sihir ni Musa. Tetapi ayat 14 Allah kata apa? Sebenarnya Firaun ni dia tahu benda tu benar, tapi dia tetap nak sombong dan dia buat zalim. Jadi kita dapat tahu bahawa suratul Naml ni, kenapa Allah sebut kisah Nabi Musa, kita tahu tadi untuk menguatkan penerimaan wahyu Nabi SAW dapat Al-Quran seperti mana Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Dalam masa yang sama, kita akan dapati kenapa kisah Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman Allah bawa datang. Kenapa disusun selepas kisah Nabi Musa ni? Sebab bermula ayat 15 sampai ayat nombor 44 kisah Musa, Nabi Daud dengan Sulaiman. Kenapa? Kita cuba tetap perhatikan apa beza ayat 15 dengan ayat nombor 14 dengan 13. Kalau ayat 13 dengan 14 ni dia menolak tentang kerasulan kan. Mereka buat sombong, betul? Tapi kenapa ayat 15 kisah Nabi Allah Daud ni Allah kata, kenapa Allah cerita ayat bentuk bersyukur? Tengok Allah kata ayat 15 kan. Allah kata walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillah. Okey, dekat sini kita dapati ayat 15, kita dapati Nabi Daud dengan Nabi Allah Sulaiman, mereka menjadi orang yang berterima kasih kepada Allah, dia bersyukur. Dia dapat ilmu. Ada beza tak dengan Firaun wataknya? Ada watak pemerintah. Ada persamaan watak pemerintah, watak sombong. Betul tak? Okey, jadi sebenarnya kenapa kisah Nabi Daud dan Sulaiman ni Allah letakkan cerita terus lepas kisah Nabi Musa kerana Allah Ta'ala nak membuat perbandingan watak karakter manusia. Jadi sebab ayat 13 dan 14 kisah Firaun yang wataknya sombong, mendustakan Nabi Musa, maka berbeza sangat dengan kisah Nabi Daud dengan Sulaiman yang mereka tak sombong pada Allah. Mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita nak bincang munasabah kisah Nabi Daud dengan Nabi Allah Sulaiman. Jadi itulah satu maklumat yang saya dapat kongsikan mengapakah dalam suratul Naml
kisah Nabi Musa ini Allah Ta'ala dahulukan berbanding dengan kisah Nabi-Nabi yang lain? Jawapannya adalah penerimaan wahyu Nabi Musa itu dia dapat ketika mana dia nak balik daripada Madian nak ke Mesir itu digunakan untuk mengukuhkan penerimaan wahyu Quran oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa perbincangan yang lain. Perbincangan yang lain tu maksudnya apa? Maksud dia, kalau kita bincang pula sudut lain. Lepas tu, kenapa pula Ustaz Nabi Saleh dengan Nabi Lut Allah letak hujung-hujung cerita? Jawapan dia adalah kerana dalam kisah Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Lut dalam surah An-Naml, dalam surah An-Naml ni, Allah tidak menyebut tentang perkaitan mukjizat dia dapat. Tak ada. Jadi Allah, bukan kita kata Nabi Saleh itu tak ada mukjizat, tapi dalam cerita, dalam peletakan dalam surah An-Naml tidak ada. Sebab tu dia diakhirkan ceritanya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kita dah sempat membincangkan 3 surah yang mengawalkan menyebut kisah Nabi Allah Musa berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain. Yang pertama tadi kita bincang surah Ibrahim, lepas tu kita bincang surah Asy-Syu'ara, dan kita bincang dalam surah An-Naml. Jadi saya tak sempat nak bincang dalam surah-surah yang lain. Boleh lagi dibincangkan. Macam dalam surah Al-Baqarah, macam dalam surah Taha, macam dalam surah dalam surah Al-Maidah. Tapi waktu kita dah lanjut, saya kata cukuplah 3 maklumat ni memberikan kita pembuka kepada untuk kita lebih lagi mengkaji lagi Al-Quranul Karim dari hari ke hari, dari hari ke hari. Jadi dengan waktu kita yang sudah sampai kepada hampir kepada bulan Ramadan, maka malam ini kita mengucapkan puji-pujian kita kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kerana kita berjaya menyelesaikan kisah Nabi Allah Musa selama 40 minggu. 40 siri dah lebih berjam-jam, lebih 40 jam pun. Kan? Jadi sekurang-kurangnya kita tahulah kronologi kisah Nabi Musa. Tapi kalau tuan-tuan berminat nak masuk kepada fasa yang kedua, nak ulang balik kisah Nabi Musa, tapi sudut yang kita bincang ni. Dan kita bincang ini, tu kena masuk kepada fasa lain lah. Tapi cukup dengan kita tahu berapa pembahagian kisah-kisah Nabi Musa. Jadi kalau tuan-tuan nak, siapa yang ada ikuti pagi tadi tadabbur suratul Kahfi, tuan-tuan kalau siapa tak sempat boleh dengar balik semula, kerana pagi tadi kami telah menyebutkan juga mengapakah penyebutan kisah Nabi Musa bertemu dengan Khadir Allah hanya sebut dalam suratul Kahfi. Kenapa? Apa munasabahnya penyebutan kisah Nabi Musa jumpa dengan Khidir dalam suratul Kahfi? Kenapa Allah tak sebut kisah Musa dengan Nabi Khadir dalam surah Baqarah ke? Kenapa tak sertakan kisah tu dalam surah Taha ke? Jadi kita telah ulas beberapa sebab, alasan, hikmah kisah Nabi Musa bertemu dengan Khadir hanya Allah letakkan dalam suratul Kahfi. Jadi boleh tengok semula rakaman yang telah pun kita letakkan di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Baik. Ada apa-apa persoalan, pertanyaan sebelum kita tamatkan majlis ilmu kita pada malam ni, tuan-tuan dan puan? Dapat ikuti tak? Boleh faham? Jelas? Perlu pengulangan di mana? Sila maklumkan. Ada? Alhamdulillah. Okey. InsyaAllah.
Ada Ah, satu fakta tambahan Ustaz daripada ya. surah An-Nahlu. Sebab Aha. pagi tadi saya ada ikut seminar Alam Tara daripada surah An-Nahlu Okey, Nahlu tu ayat 36. Aha. Allah bagi tahu maknanya semua nabi-nabi ni diutuskan mereka mempunyai satu tujuan yang sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Mereka ni dia membawa satu tujuan untuk berdakwah kepada manusia untuk menyembah Allah yang satu dengan untuk menjauhi taghut dan kesyirikan. Ya Allah alam Ustaz. Betul, betul. Itu ayat yang menyebutkan tentang satu persamaan pengutusan semua para rasul dalam surah tu An-Nahlu. Mungkin boleh dibincangkan lagi tentang mengapa ayat yang seperti itu dia berada dalam surah Nahli. Sedangkan Nahli itu adalah surah Lebah. Mungkin boleh dikembangkan lagi. Kan? Itu kita sebut kemudianlah. Okay, tapi terima kasih jazakillahu khairan atas perkongsian. Ada tak yang lain tuan-tuan perempuan? Boleh kita kongsikan? Boleh Saya nak tanya sikit. Silakan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kisah Nabi Musa ni yang saya tahu paling banyak disebut di dalam Quran. Betul, betul. Okay. Adakah sebabkan Nabi Musa ni hidup lama atau kisah tu sangat signifikan dalam dakwah Nabi Muhammad ni? Okey. Kita sedia maklum Nabi Musa alaihi wassalam kita tidak tahu secara jelas umurnya berapa. Tapi yang umur para nabi yang Allah sebut secara jelas umurnya panjang, sudah pasti Nabi Allah Nuh alaihi wassalam. Okey, dari sudut lamanya berdakwah sudah pasti Nabi Nuh. Okey. Tetapi dari sudut perlawanan, pertentangan yang sangat teruk yang dihadapi oleh para nabi adalah Nabi Musa. Nabi Musa ni, kalau kita nak kata kenapa kisah dia banyak diulang-ulang, dari banyak sudut. Satu sudut yang pertama, Nabi Musa ni, dia punya tugas dakwah dia tu bukan dakwah saja. Dia kena bawa keluar Bani Israel tu, dia kena bebaskan Bani Israel tu, bawa keluar daripada Mesir. Dalam masa yang sama dia berhadapan dengan banyak grup. Maksudnya Nabi Musa ni dia bukan sekadar dakwah dekat Firaun tau. Dia kena dakwah dekat pembesar-pembesar Firaun. Lepas tu dia kena dakwah kepada siapa? Kepada Bani Israel pula. So tugas dia tu bertindan-tindan. Dia bukan hanya dakwah kepada Bani Israel saja, tapi berdakwah kepada kaum Firaun tu sendiri. Itu di antara alasan yang lain. Alasan yang lain mengapa kisah Nabi Musa ni banyak disebutkan kerana Nabi Musa ni dia diterima oleh semua agama. Maksudnya kalau orang Yahudi sudah pasti mereka akan mengagungkan Nabi Musa. Itu sudah pasti. Begitu juga dengan orang Nasrani. Orang Nasrani dia juga mengiktiraf Nabi Musa. Orang Islam sudah tidak dapat dinafikan lagi, memang kita akan menerima Nabi Musa. Sebab itu antara hikmah kenapa banyak ditonjolkan Nabi Musa, kerana dalam kisah Nabi Musa ni semua orang, semua agama mengiktiraf Nabi Musa. Kalau Allah bawa kisah Nabi Isa ditonjolkan banyak, nanti akan ada satu kumpulan yang besar seperti Yahudi, dia tolak Nabi Isa.
Sebab itu di antara sebab kenapa kisah Nabi Musa diulang-ulang. Dalam masa yang sama, kisah Nabi Musa ni kita tahu dia Rasulul Azmi dan dia dibekalkan dengan mukjizat yang banyak. Wallahu ta'ala a'lam tentang penerangan yang lain. Dalam masa sama waktu. Fajazakallahu khair. Baik. Kita jumpa insya-Allah pada bulan Ramadan nanti, lepas Ramadan insya-Allah nanti bulan Syawal kita akan bincang rasul lain pula. Kita akan buat tema kita jejak 25 rasul. Kita akan bincangkan dengan lebih jelas. Kita nak sasarkan kita belajar kisah rasul ni bagi jelas. Insya-Allah nanti kita akan bincangkan. Mungkin kita pilih Nabi Sulaiman ke, mungkin kita pilih Nabi Ibrahim secara khusus ke, insya-Allah nanti kita akan tunggukan pengumuman hebahan selepas Ramadan. Jadi kisah Nabi Musa kita tamatkan pada malam ini. Malam ni malam yang keberapa Syaban malam ni? Ini adalah malam ke-24 kan? 24 Syaban. Jadi saya mohon maaf di atas kelemahan kekurangan sepanjang saya mengendalikan penceritaan kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Kalau ada salah silap pada saya menyampaikan fakta, saya minta tolong betulkan. InsyaAllah saya tidak segan-segan untuk membetulkan apa yang saya tersalah. Jadi tuan-tuan jangan bimbang. Ada apa yang perlu tuan-tuan nak tegur, tuan-tuan boleh tegur. Okay. Begitu juga jika ada mana-mana yang perlu diberi penambahbaikan pun boleh diberikan maklumat tersebut. Direct terus kepada saya. Jadi untuk nota, tuan-tuan boleh dapatkan nota tu di link Google Drive yang bertajuk Kronologi Kisah Nabi Musa. Sebab tu saya galakkan tuan-tuan berada di dalam Telegram Akademi Tadabbur Malaysia kerana ada nota-nota yang telah pun kita letakkan link-linknya. Jadi mana-mana rakaman yang terlepas nanti boleh lihat di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Tajuk dia mudah je. Kronologi Kisah Nabi Musa. Kita letakkan siri. Cuma kena scroll banyak sikit lah sebab kita dah masuk ke siri yang ke-40. Jadi saya sudahi dengan ucapan jazakumullahu khaira, barakallahu fikum. Selamat menyambut Ramadan al-Mubarak yang akan datang. Semoga kita dapat bertemu dan melalui Lailatul Qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa antum fajazakumullahu khair. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.